Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita sekali lagi bersama-sama menghadiri kuliah duha di Masjid Qasim, dan kita sedang bincang bersama masalah hukum solat berjemaah, hukum bagaimana, apakah hukumnya seorang fasik atau seorang ahli bid'ah mengimamkan solat. Jadi para jemaah, hari ini kita akan meneruskan perbincangan di muka surat 27 bab T. Minggu yang lalu Alhamdulillah telah kita kupaskan bersama orang-orang yang diperbolehkan menjadi imam, dan telah kita kupaskan bersama bagaimana seorang lelaki menjadi imam, dan kadang-kala dalam hukum tertentu untuk mendidik, ibu boleh menjadi imam untuk anak-anaknya walaupun anaknya itu ada di antara mereka seorang lelaki yang mungkin tujuannya untuk belajar dan dia belum baligh dan sebagainya, diperbolehkan untuk mendidik. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, masalah seterusnya. Penulis mengatakan, tajuk orang fasik dan pelaku bid'ah dimakruhkan menjadi imam. Jadi penulis mengatakan, seorang yang fasik atau ahli bid'ah yang melakukan bid'ah dimakruhkan, yakni dibenci. Sebaik-baiknya jangan menjadi imam. Tetapi kalau mereka menjadi imam, apa hukumnya? Siapakah pula dimaksudkan dengan seorang yang fasik? Siapa pula dimaksudkan dengan seorang yang ahli bid'ah? Baik, kita lihat di muka surat 27, Al-Imam Syekh Sabiq rahimahullah membincang bersama. Imam Bukhari meriwayatkan bahawasanya Ibnu Umar pernah mengerjakan solat di belakang Al-Hajjaj. Imam Muslim juga meriwayatkan bahawasanya Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengerjakan solat hari raya di belakang Marwan. Jadi Al-Hajjaj dan juga Marwan pernah menjadi imam solat hari raya dan juga solat bersama. Ibnu Mas'ud pula juga pernah mengerjakan solat di belakang Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'ith. Padahal dia suka minum khamar dan pernah mengerjakan solat subuh bersama orang ramai sebanyak 4 rakaat. Jadi kita dapat lihat bahawasanya imam mereka itu ada di antara mereka memang melakukan maksiat, dan ada di antara mereka solat, maaf katalah ya, meringan-ringankan solat dan sebagainya. Perbuatannya itu telah mendorong Uthman bin Affan untuk menjatuhkan hukuman sebat ke atas dirinya, yakni di mana Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'ith ini pernah minum arak, minum khamar, dan pernah dijatuhkan hukum hudud ke atasnya. Demikian juga seorang sahabat serta tabi'in pernah mengerjakan solat di belakang Ibnu Abu Ubaid, padahal dia pernah dituduh sebagai ateis, ya, dan suka mengajak kepada kesesatan. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di sini menunjukkan ada riwayat-riwayat kadang-kala pernah berlaku di zaman para sahabat atau para tabi'in, di mana mereka mendirikan solat dan imam mereka itu ada di antaranya seorang yang melakukan maksiat dan melakukan dosa. Jadi apa hukum perkara tersebut? Penulis mengatakan secara umumnya, prinsipnya menurut para ulama, bahawasanya sesiapa saja yang sah mengerjakan solat secara bersendirian, maka dia juga sah menjadi imam solat kepada orang lain. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalaulah kita lihat, kalau ada imam itu, dia itu ahli maksiat, persoalan boleh tak dia menjadi imam? Kaedah yang diberikan oleh sebagian ulama itu adalah kita tengok, kalau dia mendirikan solat sendirian, sah tak? Maksudnya, kalau dia mendirikan solat sendirian, seorang itu perlu mengetahui beberapa perkara-perkara yang basic. Maksudnya, seorang itu mestilah berilmu, mengetahui sebagai contoh tuntutan berwuduk sebelum solat, perkara-perkara yang dikatakan rukun wuduk yang wajib dilakukan, yang wajib dibasuh, perkara-perkara yang membatalkan wuduk, dia mengetahui. Kemudian ketika dia nak mendirikan solat, dia tahu rukun-rukunnya, dia tahu bahawasanya tuntutan membaca suratul Fatihah, dia tahu membaca tasyahud akhir katakan. Jadi kalau dia mengetahui perkara-perkara sedemikian, kemudian kalau dia mendirikan solat sendirian, kalau ditunaikan solat sendirian sah, tetapi kalau dia mendirikan solat bersama, maka dia tidak sah. Jadi kalau dia mendirikan solat sendirian, kalau dia mendirikan solat bersama, maka dia sah. Tetapi kalau dia mendirikan solat bersama, maka dia sah. Jadi kalau dia mendirikan solat bersama, maka dia sah. Tetapi kalau dia mendirikan solat sendirian, kalau ditunaikan solat sendirian sah,
maka sebagian ulama mengatakan kalau dia tinggi tunaikan solat sendirian sah, nescaya dia boleh menjadi imam. Akan tetapi kalau sekiranya seseorang itu mendirikan solat sendirian pun tak sah kerana dia tidak baca suratul Fatihah, dia tak hafal suratul Fatihah, ataupun dia tak baca, dia tak tahu nak baca tasyahud akhir, dia solat sendirian tak sah, nescaya tak boleh menjadi imam. Kalau dia tunaikan solat sendirian sah, maka dia boleh menjadi imam dan tak kita kiralah maksudnya dia tu ahli maksiat. Buat maksiat ke tak buat maksiat, itu hukum urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi sahnya, nescaya hukumnya sah dia menjadi imam. Ini hukum secara umum. Ini yang penulis mengatakan, secara umum prinsipnya seorang menurut para ulama, sesiapa saja yang sah mengerjakan solat secara sendirian, maka dia juga sah menjadi imam solat kepada orang lain. Itu demikian ya. Walau bagaimanapun. Namun para ulama juga menghukumkan makruh, yakni dibenci, tidak disukai. Makruh ke atas seorang yang mengerjakan solat di belakang orang fasik atau pelaku bid'ah. Yakni makruh, dibencikan kita mendirikan solat di belakang seorang yang fasik. Fasik itu senantiasa buat dosa ataupun pelaku bid'ah. Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Munziri dari Al-Sa'id bin Khalad, katanya. Dalam sebuah riwayat ini disebutkan ada seseorang yang menjadi imam kepada sekumpulan masyarakat. Lalu orang itu ludah ke arah kiblat. Ya, diludah ke arah kiblat padahal Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan tersebut. Jadi orang ni apa dia buat? Dia setakat ludah. Kita kena ingat para jemaah yang dirahmati Allah. Di zaman Nabi SAW, masjid di zaman Nabi tak ada kapet, ya, tak ada kapet. Mereka hanya tunaikan solat di lantai saja. Ada di antaranya tunaikan solat di tanah, ya. Jadi dia ludah tu perkara biasa bagi masyarakat tersebut. Cuma silapnya orang ini, ketika dia ludah tu dia tak ludah ke kiri tapi dia ludah ke depan. Orang itu lalu baginda SAW bersabda kepada orang tersebut, orang ini tidak boleh menjadi imam. Ya, Nabi SAW menyebutkan, pada suatu ketika orang ini tidak boleh menjadi imam. Pada suatu ketika orang itu hendak menjadi imam lagi, lalu diceritakanlah ya. Jadi yang perawi hadis ini menceritakan bahawasanya Nabi SAW melihat perkara tersebut, lalu Rasulullah SAW mengatakan orang ini tidak boleh menjadi imam. Lalu pada ketika yang lain, pada satu ketika yang lain, orang itu hendak menjadi imam lagi, tetapi ramai orang yang melarangnya dan menyampaikan masalah itu kepada Nabi SAW. Orang itu segera menghadap kepada baginda, minta penjelasan. Maka baginda SAW bersabda, benar, sebab kamu telah berbuat tidak sopan terhadap Allah dan Rasulnya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa perkara yang harus kita lihat. Antara lain adalah di mana telah kita kupaskan bersama, siapa saja yang sah solatnya sendirian, maka sahlah dia itu menjadi imam. Namun sangat dibenci, tidak disukai kalau imam itu seorang ahli maksiat. Sebaiknya imam itu biarlah seorang yang soleh, seorang yang bertakwa, yang mengerjakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seorang yang fasik dan bukan seorang yang ahli bid'ah. Hadis yang disebutkan tadi itu, seorang itu tunaikan solat, dia setakat ludah kat depan. Bagi kita setakat ludah kat depan. Tetapi bagi para sahabat, mereka merasa tak wajar. Sebab itu kita mengetahui kalau seseorang itu nak meludah ketika solat, nak keluarkan kahak atau sebagainya, toleh ke kiri, buang. Ambil tisu, buang. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita kena beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah yang lain, masalah yang saya ingin bawakan bersama adalah kita ajak ikut kepada konteks kita hari ini di zaman kita, di negara kita. Apabila kita katakan di zaman kita, di negara kita, apa hukum seorang yang fasik, seorang ahli bid'ah menjadi imam? Okey, pertama sekali kita nak tahu maksud fasik. Orang yang fasik itu orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa kecil, senantiasa melakukan, ya.
Jadi orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil ini disebutkan fasik, sentiasa lakukan. Dia tidak merasa bersalah ataupun tidak bertaubat daripada kesilapan dia. Persoalan pada hari ini, zaman kita ini, ada tak orang yang senantiasa lakukan dosa-dosa kecil dengan sengaja ataupun tidak? Jawapannya ada. Siapakah mereka? Tak usah cari jauh lah, kita-kita ni lah. Kita-kita ni lah yang kadang-kadang melakukan dosa-dosa kecil yang sentiasa melakukannya tanpa kita sedari. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, boleh tak orang fasik melakukan dosa menjadi imam? Jawapannya secara umum diperbolehkan, tetapi sangat dibenci kalau dia tu melakukan dosa yang berterusan. Apatah lagi dosa itu dosa besar. Cuma keadaan hari ini adalah kalau kita mendirikan solat di masjid. Ya, kalau kita mendirikan solat di masjid, kita tahu imam itu orang fasik. Persoalan, macam mana kita tahu dia tu fasik? Jadi dosa seseorang yang melakukan dosa ada dua jenis. Satu, orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Satu, orang yang melakukan dosa secara senyap-senyap. Ya, kadang-kadang orang kita suka katakan, nak buat dosa, kenapa nak malu dengan manusia, tak malu dengan Tuhan? Maksudnya, kenapa tak malu dengan Tuhan, nak malu dengan manusia? Kata-kata tu sebenarnya tak wajar. Salah. Dosa yang kita lakukan, pertama sekali memang kita perlu malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama, selain daripada malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga harus dan wajar malu juga dengan manusia. Maksudnya janganlah kita adalah orang yang buat dosa tu adalah tak takut pada Allah ke tak malu dengan Allah, dengan manusia pun dia buat terang-terangan. Tak boleh. Harus kita ingat, dosa yang kita buat itu, kalau kita buat secara terang-terangan, dengan dosa yang kita buat secara senyap-senyap, sepi-sepi, seorang diri, dosanya berbeza. Dua-dua dosa. Tetapi kalau kita lakukan satu dosa, kita buat dalam bilik, katakanlah contoh, ada seseorang itu buat dosa, dia masuk dalam bilik, masuk dalam store, bedroom dia lock pintu dia buat dosa sendirian. Versus satu lagi orang buat dosa yang sama tetapi secara terang-terangan. Dosanya berbeza. Keduanya berdosa. Tetapi yang buat terang-terangan tadi lebih besar dosanya daripada yang buat sepi-sepi, senyap-senyap pasal tak nak orang tengok. Jadi kita lihat, seorang itu buat dosa, sama ada dia minum arak ke, dia lakukan maksiat, tak ada orang nampak, dia kunci pintu. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang itu bawa blok, dia minum arak kat bawah blok, atau dia minum arak kat khalayak ramai, dosanya lebih besar. Bukan hanya lebih besar, kemudian orang tengok, bolehlah buat maksiat begini, orang lain pun ikut. Ini dia bezanya. Apabila dia buat secara terang-terangan, seolah-olah dia mencabar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali seolah-olah dia mencabar, dia defy terang-terangan. Kedua, bukan hanya mencabar, kedua dia juga menggalakkan tanpa disedari. Dia menggalakkan orang ramai melakukan maksiat yang dilakukan. Baik-baik orang tak terfikir boleh buat maksiat itu, baik-baik orang tak terfikir nak buat maksiat itu, tengok dia buat, orang lain pun buat. Sebab itu dosa buat sendiri, dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi berbeza dengan dosa yang kita lakukan secara terang-terangan. Maka orang yang minum arak secara terang-terangan, orang yang buat maksiat secara terang-terangan, kemudian orang lain tengok dia buat maksiat, orang lain pun ikut, nescaya orang yang ikut dia buat maksiat, orang tu berdosa, orang yang buat terang-terangan tadi pun berdosa kerana dia telah memulakan satu maksiat secara terang-terangan sehingga orang lain ikut. Ini contoh para jemaah. Jadi kadang-kadang kita dengar kata-kata sebahagian masyarakat di mana tak malu dengan Tuhan, nak malu dengan manusia. Ini contoh. Dia dua perkara berbeza. Kedua-duanya perlu kita jaga. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jadi nokta di sini penting untuk kita mengetahui. Bukan kata boleh buat dosa. Bukan. Dosa itu maksiat perlu dihindari. Namun kalau kita terbuat maksiat, kalau kita seorang itu buat maksiat, janganlah dah buat maksiat, dah buat dosa, kita ajak kawan kita pula buat maksiat,
atau kita buat secara terang-terangan, orang lain tengok maksiat tersebut, orang lain pun ikut. Na'udzubillah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Apa juga maksiat. Jadi maksiat, seperti yang saya katakan, maksiat yang dibuat secara sembunyi-sembunyi tadi, dosanya berbeza dengan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Dan maksiat yang kita buat secara sembunyi-sembunyi, tak ada orang tahu, tak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubatlah. Agama Islam bukan agama seperti agama-agama yang lain ada sesi confession di mana kita confess, kita terpaksa mengadu, kita mengakui dosa yang kita lakukan. Tak. Agama Islam tak ada confession. Agama Islam, maksiat yang kita lakukan, mintalah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. On that note, berdasarkan perkara itu, jadi di sini kita lihat ada seorang menjadi imam. Orang tersebut menjadi imam, kemudian kita tahu atau kita tak tahu dia tu ahli maksiat. Kalau dia buat maksiat secara sendiri-sendirian, jangan kita mencari-cari. Tugas kita bukan mencari-cari aib orang. Tugas kita bukan mencari-cari kemaksiatan yang orang lakukan. Seorang yang lakukan maksiat, dia lock pintu dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dituntut apa yang dilakukan di dalam bilik tersebut, sama ada dia mengambil data ke, dia buat apa sekali maksiat, tak dituntut untuk mencari-cari kesalahan orang. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau imam kat masjid katakan dia begitu atau begini, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh. Ini satu perkara. Nokta perkara kedua, Ustaz, kalau imam itu katakan dia ada tindik, boleh tak dia jadi imam? Orang kata kalau imam tu ada tindik, tak sah jadi imam. Orang kata atau orang ada tindik tu tak sah jadi wali. Jadi macam mana Ustaz? Contoh, saya ni ada anak perempuan, nak bernikah, bapa dia walinya ni ada tindik, boleh tak dia jadi wali dalam pernikahan tersebut? Ataupun boleh tak dia ini menjadi imam ketika dalam solat? Perbincangannya di sini para jemaah. Hukum orang yang bertindik ni kenapa menjadi persoalan? Kerana tindik itu, kalau kita nak katakan yang bertindik itu ataupun memakai anting-anting, ini semua adalah perhiasan kaum wanita. Perhiasan kaum wanita. Jadi lelaki tak wajar mengikuti, menyerupai orang perempuan. Jadi kalau lelaki menyerupai orang perempuan, berarti itu satu kemaksiatan. Lelaki tidak boleh menyerupai orang perempuan. Orang lelaki tak boleh pakai baju perempuan. Lelaki tak boleh pakai anting-anting. Ini pakaian atau perhiasan orang perempuan. Kalau lelaki mengikuti ataupun tasyabbuh, yakni nak menyerupai orang perempuan, maka berdosa. Berdosa di sini berarti dia telah bermaksiat. Bermaksiat berarti dia antara boleh dikategorikan sebagai orang yang fasik, senantiasa lakukan maksiat, kalau senantiasa dia bertindik atau beranting-anting. Di sini perbincangannya para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi apa hukum seorang lelaki yang beranting-anting atau bertindik lalu dia menjadi imam? Perbincangannya sama seperti yang kita katakan tadi. Sama ada dia bertindik atau dia itu mengambil dadah atau dia itu kadang-kala melakukan maksiat-maksiat tertentu, minum arak atau sebagainya. Kalau ketika dia minum arak, mabuk, dia tidak boleh jadi imam kerana dia solat sendirian tak sah. Tetapi kalau ketika dia dah habis minum arak, kemudian dia bertaubat, dia insaf, maka dia boleh menjadi tunaikan solat, boleh juga dia menjadi imam. Begitu juga seorang yang bertindik, kalau dia telah insaf, dia bertaubat, lalu selepas dia bertaubat, tindik dia tadi lubangnya masih ada, boleh tak dia menjadi imam? Dia boleh menjadi imam. Jadi seorang yang telah bertindik, walaupun ada tindik, dia boleh menjadi imam. Seorang yang bertindik, ketika anak perempuan dia nak menikah, boleh tak dia jadi wali kepada untuk pernikahan anaknya tadi? Diperbolehkan, sah. Persoalan, itu kalau dia dah bertaubat. Macam mana kalau dia tidak bertaubat? Kalau kita lihat pada jemaah yang dirahmati Allah, sebab itu kalau kita sedar atau kita tak sedar, kita lihat. Kalau dalam majlis pernikahan,
sebelum pernikahan itu dilakukan, Tok Kadi itu akan seringkali katakan, para jemaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita ingin melaksanakan akad nikah, maka marilah kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertaubat, astaghfirullahalazim. Contoh. Jadi tujuan Tok Kadi lakukan demikian kalau ada di antara kita ahli maksiat, kalau ada di antara kita buat dosa-dosa besar, marilah kita bahkan sebelum istighfar, Tok Kadi katakan marilah kita mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tujuannya supaya kita memperbaharui akidah kita. Kemudian istighfar, astaghfirullahalazim. Tujuannya supaya kita bertaubat. Jadi kalaulah wali kita tadi ahli maksiat, setidak-tidaknya sebelum nak nikahkan anak perempuannya dia bertaubat. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kembali kepada perbincangan kita, kepada perbincangan menjadi imam. Jadi itulah dia para jemaah. Kalau dia itu seorang yang bertindik atau bertatu sekalipun, maka solatnya kalau sendirian sah, kalau solat dia menjadi imam, begitu juga sah. Baik Ustaz, orang bertanya, kalau dia bertatu, macam mana pula tatunya tadi? Kalau dia bertatu, macam mana dia mandi hadas besar? Macam mana dia berwuduk kalau terkena tatu? Perkara ini sebenarnya telah kita bincangkan ketika kita bincang bersama dalam masalah hukum berwuduk. Jadi kalau kita lihat balik video-video yang lalu ketika bab wuduk telah saya kupaskan. Tetapi untuk kebaikan ataupun untuk kemanfaatan mereka-mereka yang tak ikuti kuliah kita yang lalu, kita ringkaskan sedikit perbincangan. Orang yang bertatu, adakah sah wuduknya? Adakah sah mandi hadas besarnya? Jadi kita lihat para jemaah. Dalam nukta ini, seseorang yang berwuduk atau mandi hadas besar, apakah antara syarat dan rukun yang perlu direnungkan? Dia kena pastikan air terkena, kalau mandi hadas besar, air terkena seluruh tubuh badannya. Kalau dia berwuduk, mesti pastikan air terkena anggota-anggota wuduknya. Mesti kena. Macam mana kalau di sini ada tatu? Baik. Masalah tatu di sini para jemaah, kita pernah kupaskan bersama. Apabila kita katakan kita kena pastikan air terkena anggota wuduk, air terkena kulit dia tadi, contoh apakah benda yang boleh menghalangi air daripada terkena kulit? Contohnya, kalau kat kulit kita ada cat. Ada cat. Maka cat tadi menghalang air daripada terkena anggota wuduk kita. Atau ada liquid paper, correction tape, atau ada apa sesuatu jua yang menghalang, maka itulah yang menghalang air daripada terkena anggota wuduk kita atau tubuh badan kita ketika mandi hadas besar. Nescaya kalau kita nak mandi hadas besar, perlu kita hilangkan cat atau sebagainya yang menghalang air daripada terkena anggota tubuh badan kita. Masalah tatu, perbincangannya adalah adakah tatu ini dia itu ditampal atas kulit atau dia tu memasukkan dakwat di dalam kulit. Jadi kalau kita renungkan, dan seperti mana saya sebutkan, saya pernah pergi lihat untuk lihat bagaimana tatu tu dibuat. Jadi untuk melakukan tatu tu para jemaah, tatu tu dia bukan letak di atas kulit, tetapi mereka gunakan equipment tadi, masukkan ke dalam second atau third layer kulit. Jadi dakwat itu dimasukkan di bawah kulit, ya, bukan di atas kulit. Memandangkan dimasukkan di bawah kulit, nescaya kulit tu tetap terkena anggota wuduk, tetap kena air ketika berwuduk atau mandi hadas besar. Jadi berdasarkan ini, seseorang yang bertatu tu, walaupun dia ada tatu, ketika dia berwuduk sah, ketika dia mandi hadas besar sah. Dia tak ada masalah hukum tatu tu untuk orang yang berwuduk atau mandi hadas besar. Itu bukan berarti kita boleh buat tatu. Buat tatu hukumnya haram dan berdosa. Orang yang buat tatu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukum yang lain. Hukum berdosa satu perkara, tetapi adakah sah
kalau katakan dia pernah buat tattoo, seorang pernah buat tattoo, tubuh badan dia ada tattoo, lalu dia dah bertaubat, lalu dia nak mandi hadas besar, sah tak? Jawapannya sah. Kerana seperti yang saya sebutkan, tattoo tu bukan berada di atas kulitnya, tetapi berada di bawah kulitnya tadi. Sebab tu memandangkan di bawah kulitnya tadi, kalau nak hilangkan tattoo, tak boleh hilangkan begitu. Dia terpaksa gunakan alat-alat atau sebagainya untuk burn out kulit di atas, kemudian baru dapat dihilangkan. Ini contoh. Yang menghalang sesuatu daripada terkena kulit kalau ianya menampal di atas. Dalam perkara ini, saya ingin nasihatkan juga terutama bagi kaum muslimat. Kadang-kadang kita suka menginaikan jari jemari kita dan sebagainya. Kalau kita renungkanlah, inai ada dua jenis, ya. Kadang-kadang kita tahu kalau inai itu, kenapa kita pakai inai? Pasal zaman dulu ya, kita tahu dia tu adalah daun, pakai daun pokok daripada pokok inai tu, kemudian ni jari kita kita letak daun tu beberapa jam, semua kita letak. Maka selepas beberapa jam, jari jemari kita semua merah. Kerana dakwat inai tu, coloring of inai tu serap ke dalam jari jemari kita. Jadi dia serap ke dalam. Sebab tu lepas tu kita nak hilangkan agak sukar. Tak boleh. Dia kena tunggu berapa lama baru dia hilang. Dia serap ke dalam. Namun kita kena berhati-hati. Zaman sekarang ini, dalam industri kosmetik lah katakan, ada beberapa jenis inai yang saya bimbang, dia tak serap ke dalam jari kita, tetapi dia hanya meliputi kawasan luar. Kerana apa? Sebab tu kita lihat zaman sekarang, kadang-kadang orang buat inai 10 minit dah ada bentuk kat situ. Persoalan yang kita kena pastikan dan kena cek, inai tu adakah ianya serap ke dalam kulit kita atau dia is on top of the kulit. Kalau dia serap ke dalam kulit, berarti dia berada di dalam kulit. Berada di dalam kulit ketika berwuduk atau mandi hadas besar tak ada masalah. Akan tetapi kalau dia tak serap ke dalam kulit, dia hanya on the outer layer of the kulit, bimbang-bimbang mandi hadas besar atau wuduk kita tak sempurna. Jadi berhati-hati ketika nak berkosmetik sedemikian. Baik, jadi perbincangan kita ini adalah seorang yang bertatu atau seorang yang bertindik tadi, adakah sah menjadi imam? Jadi masalahnya adalah bukan dari segi tertutupnya tadi, tetapi kemaksiatan yang dilakukan. Jadi orang yang buat maksiat itu sebaiknya jangan menjadi imam, namun kalau dia tetap menjadi imam, sah solat berjemaah. Jemaah semua sah solatnya tadi. Dan jemaah juga dalam nokta ini, janganlah, tak usahlah jemaah itu mencari-cari kelemahan imam. Ini imam ni buat maksiat, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Engkau tak tahu apa yang dia buat. Dia buat maksiat ke, dia tak buat maksiat, itu bukan urusan kita. Kita jangan mencari-cari kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, terutama sekali imam dan sebagainya. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. On this note, dalam nokta yang sama ini, kalaulah kita ini seorang yang tahu kita ini ditugaskan menjadi imam di masjid dan sebagainya, kita cubalah usaha supaya menghindari diri daripada melakukan kemaksiatan berterusan, daripada tergolong bersama golongan orang-orang yang fasik. Dan termasuk juga tergolong daripada golongan orang-orang yang fasik adalah bukan hanya orang yang minum arak, bukan hanya orang yang menyalahgunakan dadah, tetapi termasuklah juga orang-orang yang merokok. Para jemaah yang dirahmati Allah, suatu masa dahulu ulama khilaf hukum merokok, dia katakan makruh dan sebagainya, kerana pada ketika itu belum terdapat bukti bahawasanya merokok itu adalah boleh menyebabkan kemudaratan kepada kesihatan. Tetapi pada zaman ini telah kita mengetahui, telah terbukti bahawasanya merokok itu memang benar menjadi punca kepada berbagai penyakit, dan juga merokok itu satu pembaziran. Nescaya ramai ulama yang mengatakan merokok itu adalah haram. Maka kalau kita tahu kita ditugaskan menjadi imam, saya nasihatkan kepada diri saya sendiri, kepada semua teman-teman seperjuangan dan juga mereka-mereka yang menjadi imam,
jangan sampai kita tergolong bersama golongan orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Ya, termasuklah merokok. Orang-orang yang merokok itu boleh dikatakan, sebagian ulama boleh mengatakan dia itu juga termasuk golongan orang-orang yang fasik berdasarkan senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, perbincangan merokok dan sebagainya akan kita kupaskan pada pertemuan ataupun di wadah-wadah yang lain. Perbincangan kita ini adalah menjadi imam dan itulah perkara-perkara yang harus kita renungkan. Bagaimanakah pula seorang yang pelaku bid'ah, boleh tak dia menjadi imam? Para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita katakan bid'ah itu perlu kita lihat ada bid'ah yang dikatakan bid'ah boleh katakan sebagai bid'ah yang besar, ya, dan ada dikatakan bid'ah yang ringanlah, ya. Jadi kita lihat bid'ah yang terbesar sekali apa dia? Bid'ah yang terbesar sekali yang boleh dikatakan seorang pelaku bid'ah itu tak wajar menjadi imam dan tak boleh menjadi imam, solatnya tak sah kalau dia melakukan bid'ah di mana dia mengada-adakan sesuatu di dalam agama yang sampai menyebabkan terkeluar daripada agama Islam. Itu adalah bid'ah yang terbesar. Bid'ah yang terbesar adalah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah yang terbesar adalah mengadakan tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bid'ah kerana mengada-adakan sesuatu dalam agama yang tiada dalam hukum agama Islam. Dalam Islam, di mana kita mengetahui dan kita beriman, meyakini hanyalah Allah sebagai Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau ada orang mengatakan ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, berarti dia itu pelaku bid'ah. Dia itu melakukan bid'ah dan bid'ah sedemikian menyebabkan dia itu terkeluar daripada agama Islam. Atau dia menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah, maka dia telah melakukan bid'ah dan bid'ah sebegini mengeluarkannya daripada agama dan dia tak wajar menjadi imam kerana dia itu telah keluar daripada agama. Ini contoh para jemaah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita memang ditugaskan menjadi imam, kalau kita adalah imam dalam masjid atau sebagainya, maka nescaya wajarlah, sewajarnya kita pelihara diri kita daripada melakukan kemaksiatan. Ada jemaah pula tanya, Ustaz, kemudian saya lihat Pak Imam ni, dia begini dan dia begitu. Macam seperti mana saya sebutkan, dosa, maksiat yang dilakukan oleh seseorang, itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak dituntut mencari-cari maksiat seseorang. Kita tak dituntut mengintai-ngintai kesilapan dan maksiat yang dilakukan. Kalau dia lakukan maksiat, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, itulah adalah perkara hukum orang fasik dan pelaku bid'ah dimakruhkan, dibenci menjadi imam. Baik. Nokta seterusnya. Q. Dibolehkan memisahkan diri daripada imam kerana uzur. Katakan seseorang itu sedang tunaikan solat berjemaah. Boleh tak seseorang itu bermufarraqah? Dia keluar daripada jemaah. Apa hukum seseorang yang sedang tunaikan solat berjemaah lalu dia keluar daripada jemaah tadi? Yakni dia mufarraqah. Dia tidak mau ikuti imam. Secara umum, kalau kita dah tunaikan solat berjemaah, tak boleh, tak wajar dan tak harus kita bermufaraqah. Kita tunaikan solat bersama-sama imam. Tapi Ustaz, kalau atas sebab-sebab tertentu, boleh tak kita bermufaraqah? Bagaimana kalau kita tahu imam ini melebihkan rakaat atau mengkurangkan rakaat? Atau kita sedang solat, kita tahu imam ini buat maksiat. Atau sedang solat, bagi kita bacaan imam ini tak sempurna. Boleh tak kita mufaraqah? Baik, ini perbincangan kita. Di muka surat 28, Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah menjelaskan. Seorang yang pada mulanya bermakmum kepada seorang imam, dibolehkan memisahkan diri daripada imam tersebut dengan niat memisahkan diri dan hendaklah menyempurnakan rukun-rukun solat yang masih tertinggal secara bersendirian. Jadi senarionya adalah seseorang telah pun tunaikan solat berjemaah, sedang tunaikan solat berjemaah, lalu dia mufaraqah, yakni dia
niat untuk mufarakah, berpisah daripada imam, lalu dia sempurnakan tunaikan solat sendiri. Aku tak nak bersama berjemaah. Baik. Sebagai contoh, misalnya, jika imam terlampau panjang membaca bacaan ayat dalam solatnya, seseorang yang sedang mengerjakan solat tiba-tiba merasa sakit, merasa khawatir bahawasanya sesuatu yang dimilikinya akan hilang atau rosak, khawatir ditinggalkan oleh rombongan musafir dan merasa mengantuk atau sebab-sebab lain yang mendesak untuk berbuat demikian. Jadi, secara umum para jemaah, seseorang itu secara umum asalnya kalau dah tunaikan solat berjemaah tak boleh mufarakah. Kecuali dengan sebab yang diperlukan. Contoh ya, seorang itu tunaikan solat katakan dia berada di stesen kereta api atau di airport. Ya. Kemudian dia baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia sangkakan solat bersama-sama imam lah, sangkakan imam pun nak musafir dan sebagainya, solat isyak, dan dia sangkakan ada lagi masa banyak. Lalu ketika solat, pak imam ni pula bukan orang musafir sebenarnya, dia imam orang mukim solat kat situ. Kemudian dia tak peka pula, lalu dia solat ikut rentak dia baca surah yang panjang. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian lepas 5 ayat sambung lagi sampai 1 juz. Ni bila nak habis ni? Aku dah habis, waktu dah tertinggal. Dah last call. Aku akan ketinggalan kapal terbang. Boleh tak dia mufarakah? Jawapannya dia boleh mufarakah. Dia niatkan keluar daripada jemaah tadi, keluar, dimaafkan baginya kerana ada maslahah. Atau contoh yang kedua, katakan dia sedang tunaikan solat berjemaah, kemudian katakan sedang solat tadi dia tak tahan sangat, sakit perut, nak buang air besar, dan dia tahu keadaan diri dia lebih mengetahui keadaan diri dia. Ini sengit sikit lagi boleh mengganggu semua jemaah, boleh mengotorkan masjid. Maka dalam hal sedemikian, dia pun niat mufarakah, diperbolehkan. Ataupun katakan dia sedang solat, lalu sedang dia solat itu, contohnya ada perkara berlaku lah, sama ada kat luar tu ada aksiden atau orang sebelah dia tadi pingsan, atau pencuri mencuri wang duit masjid, dia perlu selamatkan, maka dia boleh mufarakah, ataupun bahkan dia boleh lakukan apa juga perkara untuk menyelamatkan harta, bukan hanya harta dia atau harta masjid, dia boleh. Ini contoh perkara-perkara yang diperbolehkan dia mufarakah. Jadi kadang-kadang tak perlu mufarakah, kadang-kadang sedang solat itu dia boleh tangkap orang tersebut. Kalau orang tu nak curi, dia boleh tangkap walaupun sedang solat. Itu akan kita kupaskan perkara-perkara diperbolehkan dalam solat. Tetapi maksudnya mufarakah di sini, dia tak boleh solat bersama imam tadi, terus dia mufarakah, lalu dia sempurnakan, dia bukan batalkan, dia sempurnakan solat dia sendirian. Jadi memandangkan kereta api dah nak berangkat dah, kapal terbang dah nak berangkat, ataupun dia dah tak tahan, imam solat terlalu lambat, maka dia mufarakah. Bahkan para jemaah, bukan hanya imam solat terlalu lambat, kadang-kala imam solat terlalu cepat pun diperbolehkan mufarakah. Kadang-kala para jemaah, ada sebagian jemaah pernah beritahu saya, dia berada di satu tempat, pergi satu masjid, imam dia baru Allahu Akbar, baru Alhamdulillahirabbil alamin, imam dah rukuk. Lalu imam rukuk, tidak, terus sujud. Ini imam solat apa ni? Maksudnya bacaan makmum tadi bukan lambat sangat, tetapi imam itu memang terlalu pantas sehingga hilang rasa khusyuk. Contoh, jadi kalau dah hilang rasa khusyuk, dah tak dapat menunaikan solat berterusan, diperbolehkan mufarakah. Ini contoh-contoh diperbolehkan mufarakah dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi penulis katakan, misalnya jika imam terlalu panjang bacaan ayat dalam solatnya, seorang yang sedang mengerjakan solat tiba-tiba merasa sakit, merasa khawatir bahawasanya sesuatu yang dimilikinya akan hilang atau rosak, khawatir ditinggalkan oleh rombongan musafir, dan berasa ngantuk sangat, atau sebab-sebab yang lain yang mendesak untuk berbuat demikian, diperbolehkan seorang itu bermufarakah.
Dalam sebuah hadis Jabir mengatakan, Muaz biasanya mengerjakan solat Isyak bersama Rasulullah SAW. Lalu kembali pulang ke kampungnya sekaligus menjadi imam kepada masyarakatnya. Selepas Muaz bersama Nabi SAW, Muaz pergi ke kampungnya lalu menjadi imam untuk masyarakatnya pula. Baik. Pada suatu malam Nabi SAW terlambat mengerjakan solat Isyak, tapi Muaz tetap mengerjakan solat bersama Nabi SAW. Lalu selepas itu Muaz mendatangi kaumnya pula, lalu mengerjakan solat bersama mereka dengan bacaan surah Al-Baqarah. Tiba-tiba ada seorang yang memisahkan diri daripada jemaah dan menyempurnakan solatnya secara sendirian. Jadi Muaz selepas lambat bersama Nabi, lalu pulang, Muaz menjadi imam pula bersama para sahabat, bersama teman-temannya, jemaahnya sendiri. Muaz baca surah Baqarah pula. Dalam keadaan sedemikian, ada salah seorang di antara jemaah mufarakah, keluar daripada jemaah kerana dah tak tahan. Selepas kaum muslimin selesai mengerjakan solat, ada di antara mereka yang berkata kepada orang yang memisahkan diri tadi. Jadi ada jemaah tu yang memisahkan diri tadi, para sahabat yang lain bertanya, kenapa pula engkau mufarakah? Wahai fulan, engkau ni tergolong orang munafik ke? Maksudnya munafik tu, kenapa mufarakah dalam solat? Orang itu menjawab, ya, tidak, aku bukan munafik. Tetapi perkara ini akan aku laporkan kepada Nabi SAW. Kerana dia merasa terlalu berat solat yang diimamkan oleh Muaz tadi yang membaca surah Al-Baqarah. Maka dia pun melaporkan perkara ini kepada Nabi SAW dan melaporkan beritahu kepada Nabi apa yang berlaku. Mendengar itu, baginda menegur Muaz dengan bersabda. Jadi baginda menjelaskan kepada Muaz, afattanun anta ya Muaz, adakah engkau ni orang yang membuat fitnah wahai Muaz? Ya, afattanun anta ya Muaz, ikra surat kadza wa kadza. Adakah engkau ini orang yang buat fitnah ya Muaz? Adakah engkau ni orang yang melakukan fitnah, menyebabkan fitnah wahai Muaz? Jangan, bacalah surah ini atau ini. Maka Nabi SAW menegur Muaz meringankan solat. Ini contoh para jemaah, perkara-perkara yang harus kita lihat. Kalau kita menjadi imam, janganlah membaca terlalu panjang surah-surah yang terlalu memberatkan jemaah. Kecuali dah memang makmum semua tahu akan baca surah panjang, sebagai contoh dalam solat tarawih atau dalam solat qiyamul lail diperbolehkan. Tetapi kalau ketika solat waktu dan sebagainya, kita tahu di belakang kita ada golongan orang yang bekerja dan sebagainya, maka digalakkan meringankan solat. Dalam hadis ini, Muaz mendirikan solat. Dalam solatnya tadi, beliau membaca surah Al-Baqarah. Ada seorang mufarakah, lalu Nabi tak tegur orang mufarakah tadi, tetapi Nabi tegur Muaz yang memberatkan solatnya tadi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Satu lagi nokta yang saya ingin sebutkan di sini. Ketika solat, kadang-kala imam dah takbiratul ihram, jemaah pula ada kadang-kala jemaah lihat imam baca. Ada jemaah ini ingin mencari-cari pula kesilapan imam. Sebagai contoh, imam baca zal tu betul tak? Allazina an'amta alaihim, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam baca tu waladdallin tu berapa harakat? 4 harakat ke? Atau betul 6 harakat ke? Atau terlajak 7 harakat? Para jemaah yang dirahmati Allah, harus kita lihat. Ketika seseorang itu telah menjadi imam, dia telah dilantik menjadi imam, dia bacaan dia tadi, apa juga cara bacaannya tadi, kita yang menjadi makmum tak perlu mencari-cari. Ini zal tu betul ke tidak? Ini dolin tadi 6 harakat ke atau dikurang jadi 5 harakat ke atau sebagainya? Itu bukan tugas kita. Seperti mana saya sebutkan dalam bab fasik tadi. Jangan kita mencari-cari kesilapan imam. Mungkin imam tu sebut zal, tetapi memandangkan mikrofon tak perasan, terdengar zal. Ini kita terdengar. Imam tu tahu, tetapi ada yang kita rasa tak sempurna. Bukan. Kita perlu lihat dalam perkara ini para jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita belajar tajwid,
Memang kita dituntut nak belajar, nak sempurnakan 6 harakatnya tadi, atau dengan berbagai hukum ikhfa'nya, dengan iqlabnya dan sebagainya. Ini ketika dalam kelas. Tujuannya untuk kita memperhalusi, menyempurnakan bacaan. Akan tetapi ketika di dalam solat, para jemaah yang dirahmati Allah, katakanlah imam tadi baca waladhdallin tadi, kita rasa ini tak sampai 6 harakat, baru 5 harakat atau sebagainya. Itu bukan menyebabkan bacaan imam tadi tidak sah, itu bukan menyebabkan solat imam tadi tidak sah. Solatnya tetap sah. Waladhdallin tadi yang daripada 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat, dari segi maknanya orang-orang yang sesat waladhdallin tetap maknanya betul. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita terbawa-bawa ketika kita sedang ikuti kuliah atau menuntut ilmu dalam bab tajwid, kemudian ketika dalam kita berjemaah, kita mencari-cari kesilapan imam. Jangan demikian. Kerana once kita dah tunaikan salat berjemaah, imam tersebut dia mengetahui hukum ahkam, dia mengetahui hukum tajwid, ataupun pada masa yang sama pengamalan maksudnya kelakuan ataupun untuk implementasinya mungkin tak sempurna, maka kita sebagai makmum jangan kita mencari-cari lalu kita membatalkan solat kita. Dalam bab mufaraqah ini tak dituntut sampai sedemikian. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, haruslah kita tahu kita tunaikan solat berjemaah, dan orang yang membaca itu dia juga tahu apa yang dia baca untuk mencari doa yang dibaca, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka-mereka yang telah kau beri nikmat. Contohlah. Jadi perkara ini ketika dalam solat yang kita mencari-cari kesilapan imam. Oh, imam tu salah satu, ini imam salah sedikit, nanti solat kita tidak khusyuk. Kita hanya mencari kesilapan imam. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita kena mengambil kedua-dua perkara tadi, jangan ekstrim ke kiri dan jangan ekstrim ke kanan. Kalau kita menjadi imam, kita kena pastikan kita jaga diri kita, jangan sampai kita tergolong bersama golongan orang-orang yang fasik, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, membuat maksiat atau sebagainya. Kita menjadi imam, kita cuba sedaya upaya pastikan apa yang kita baca itu dilakukan dengan sempurna dan sebagainya. Kalau kita pula menjadi makmum, jangan pula kita rasa kita ni megah baik sangat sehingga kita cari kesilapan imam. Dan akhir sekali, ada orang bertanya, Ustaz, saya ni seorang yang menuntut ilmu, Alhamdulillah dah tahu banyak sangat. Suami saya tak tuntut ilmu, banyak silap saya rasa. Jadi saya tak nak tunaikan solat berjemaah belakangnya. Janganlah demikian. Ya, jadi suami, soalannya seperti mana telah kita sebutkan tadi. Kaedahnya, kalau suami solat sendiri, sah ke tidak? Suami solat sendiri sah. Nescaya sahlah dia solat berjemaah, biar dia menjadi imam di rumah. Tapi Ustaz, suami saya suka habiskan waktu main game, dia bagi saya orang yang fasik. Jangan kita mencari-cari kesilapan dia. Kalau dia ada kekurangan dalam satu bab ini, kita pun ada kekurangan dalam bab yang lain. Cuma maksiatnya berbeza. Ya, jadi terutama sekali di zaman kita hari inilah. Zaman kita hari ini di mana memang nak cari seorang yang betul-betul menjaga diri dia daripada kefasikan, daripada kemaksiatan, agak sukar. Ya, perkara yang kita nampak sesuatu dari segi zahir pun ada kelemahan-kelemahan orang-orang tertentu. Ini contoh-contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kadang-kala contohlah bacaan seorang tu yang kita rasa tak sedap dibezakan dengan satu lagi imam yang bacanya merdu, Masya Allah, orang penuh penghayatan dari segi zahir. Tetapi ikhlas seseorang itu yang kita rasa tak sedap tadi, mungkin lebih ikhlas daripada seorang yang baca sedap sangat sampai ketika dia baca tu dia rasa bacaan dia yang paling sempurna. Aku dapat baca macam Mishari Rashid, aku dapat baca macam Abdul Rahman Sudesh. Masya Allah, orang mesti terpegun, orang mesti penuh penghayatan. Dia rasa demikian. Mana keberkahannya? Ikhlasnya di mana? Ini contoh. Jadi yang penting, sebab tu ini perjuangan golongan orang-orang orang-orang yang menjadi imam, para a'imah, untuk bermujahadah,
nak sempurnakan bacaan, nak sempurnakan hukum akam, tetapi pada masa yang sama perlu jaga ikhlas dan sebagainya. Begitu juga dengan makmum. Maka di sini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ringkasan kepada perbincangan kita hari ini, sebaiknya kita mencari orang-orang yang suci. Maksudnya sebaiknya kita cari orang-orang yang soleh untuk menjadi imam, tetapi pada masa yang sama, kalau imam itu memang melakukan maksiat, solat kita tetap sah. Dan tak mengapa kita tunaikan solat di belakang suami kita, walaupun seolah-olah kita rasa bacaan Fatihah aku lebih baik daripada bacaan Fatihah suami aku. Atau kita rasa aku ni lebih banyak mengaji daripada suami aku. Atau aku ni lebih khusyuk daripada suami aku. Tak mengapa. Kita utamakan suami kita menjadi imam, dan kalau ada apa-apa saja kekurangan dan kelemahan, kita tegur dengan baik. Moga-moga dapat penuh keberkahan rumah tangga kita. Pada masa yang sama kita dapat bentuk diri kita. Jangan kita rasa diri kita sentiasa baik. Kita ada sifat di mana kita ini baik sangat. Ya, hilangkan sifat takabur, hilangkan sifat riak dan sebagainya. Ya, jadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita ini semua kerdil. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita habis bincangkan bersama perkara hari ini orang fasik dan pelaku bid'ah dimaklumkan menjadi imam dan dibolehkan memisahkan diri daripada imam kerana uzur. Soalan seterusnya akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang. Mengulangi solat dengan berjemaah dan imam disunatkan menghadap ke sebelah kanan atau sebelah kiri selepas mengucapkan salam dan berpindah ke tempat duduknya. Jadi minggu hadapan kita akan kupas, kita dah tunaikan solat berjemaah, boleh tak kita balik kita tunaikan solat berjemaah sekali lagi? Ataupun pada masa sama imam tu kalau kita lepas solat, lepas beri salam, kita disunatkan pandang ke arah kanan atau pandang ke arah kiblat atau pandang ke arah jemaah. Akan kita kupaskan perkara-perkara yang seterusnya insya-Allah dalam mengenai hukum solat berjemaah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja pertemuan kita. Sekiranya ada di antara kita mempunyai apa juga persoalan, maka bolehlah tulis soalan tersebut di ruang komen insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya silakan kalau siapa ada soalan. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, saya tak perasan ni soalan-soalan di sini. Kalau tak ada apa-apa, sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Sekali lagi saya ingin umumkan bahawasanya pihak masjid telah beritahu mulai bulan September kuliah-kuliah duha kita akan kita adakan di masjid insya-Allah secara fizikal. Jadi kuliah-kuliah di masjid akan dibuka semula mulai bulan September. Jadi minggu hadapan adalah kuliah kita di Facebook Live ini yang terakhir. Kemudian minggu berikutnya insya-Allah kita akan bertemu di masjid. Maka telah diperbolehkan, alhamdulillah Allah telah izinkan untuk kita bersama semula di masjid. Jadi kita akan adakan kuliah fizikal di masjid mulai bulan September insya-Allah. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.